Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat anda semua. Tahukah anda masih terdapat lagi segelintir rakyat di negara ini yang masih menganggap ancaman cyber seperti scammer itu adalah benda yang remeh-temeh dan tidak perlu untuk dikhawatirkan. Kenapa saya kata begini? Buktinya bila kita lihat statistik penipuan pada tahun 2017 dan 2018 bagi sindiket tipu panggilan, terdapat 2.912 kes yang telah dianggarkan kerugian sebanyak 65.4 juta ringgit telah dicatat. Kes ini meningkat pada tahun 2018 dengan kes yang dicatatkan sebanyak 3.816 kes yang telah mencatatkan kerugian sebanyak 162.6 juta ringgit. Terdapat banyak modus operandi yang sering digunakan oleh scammer-scammer ini, dan yang sering yang kita dengar di media sosial, yang kita lihat di kaca-kaca televisyen kita adalah mereka ini mengaku mereka sebagai seorang anggota polis, mereka daripada Jabatan Kastam Diraja Malaysia, mereka daripada bank negara, maupun mereka mengaku mereka merupakan wakil daripada mahkamah ataupun badan swasta seperti pihak bank yang memberitahu bahawa mereka mempunyai masalah dengan pihak yang berkuasa. Yang keduanya adalah antara masalah yang biasa dijadikan umpan adalah seperti saman yang tertunggak, barang import atas nama pemanggil yang bermasalah cukai, serta hutang pinjaman yang tertunggak pada bank. Apabila mereka merasa diri mereka bersalah dan ingin mencuba untuk menyelesaikan secepat mungkin, dan pihak scammer ini akan cuba menggali maklumat-maklumat peribadi mangsa, dan setelah berpuas hati barulah scammer ini melancarkan misi utama mereka, meminta sejumlah wang yang begitu besar kepada si mangsa untuk dipindahkan kepada akaun scammer ini. Dan modus operandi yang sering digunakan oleh Love Scam 419 Scam adalah di mana suspek akan mencari mangsa melalui media-media sosial seperti Facebook, Instagram, juga Twitter. Dan mereka ini mensasarkan golongan yang dibelenggu dengan kesunyian, seperti golongan yang masih belum berkahwin ataupun bujang, yang lanjut usia. Bagi janda dan duda, suspek akan menggunakan kata-kata manis, dan sehinggalah mangsa itu terwujud rasa kepercayaan kepada kenalan yang mereka jumpa. Biasanya tanpa banyak soal, bila kita sudah timbul rasa kepercayaan, tanpa banyak soal kita akan terus beri sahaja, ibarat kita memberi bantuan walaupun ianya berjumlah besar. Jadi lama kelamaan barulah si mangsa tersedar ianya menjadi mangsa penipuan apabila barang yang dijanjikan itu tidak kunjung sampai di tangan mereka. Bagi pinjaman tidak wujud, ini seringlah kita dengar ya, bahawa suspek akan menawarkan pinjaman pribadi yang tanpa apa-apa pun boleh lulus. Sebenarnya yang kes-kes begini adalah tidak wujud. Mangsa pula atas dasar percaya dan mungkin rasa terdesak kan, kesempitan uang, sanggup mengeluarkan uang pendahuluan yang kononnya sebagai cagaran ataupun sebagai pembayaran dalam bentuk iuran untuk memproses pinjaman ataupun iuran penjamin, duit setem dan insuran dan sebagainya lah. Itu biasa kita dengar, dan akhirnya mereka menjadi mangsa penipuan. Duit yang mereka anggap itu sebagai iuran lenyap. Dan yang terakhir adalah penipuan pembelian dalam talian, di mana suspek sering menawarkan urus niaga palsu, kerana urus niaga ini dibuat di laman kedai ataupun di laman terkemuka lah, dan penjual biasanya menawarkan harga barang yang jauh lebih murah daripada yang terdapat di pasaran. Jadi saya ingin nasihatkan kepada anda semua, tatkala kita mula merasakan kita bakal menjadi mangsa scammer, sila laporkan kepada pihak yang berkuasa untuk menangani isu ini. Dan bagi dalam diri kita, kita perlu tetapkan bahawa kita tidak boleh terbuka kepada semua golongan, semua orang, kerana kita perlu untuk sediakan payung sebelum hujan.